Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Kan tengah hari ni kan, anak-anak pun tengah PDPR untuk KAFA. So, anak-anak saya semua PDPR KAFA pada waktu petang. Aliran kebangsaan semuanya pada waktu pagi. Okay. Jadi kita ada gap sikit antara kekalutan dan kekalutan. Yelah, sebagai ibu kan, manalah tak kalut semua kita buat kat rumah ni, betul tak? Alhamdulillah, dia juga suami yang membantu. Syukur walaupun hanya sedikit bantuannya kan. Jadi kita yelah, kita buat je lah dengan rasa gembira dan happy. Yang penting makanan cukup, kebersihan terjaga, emosi terpelihara, itu yang penting. Jangan kita nak buat semua benda tapi kita punya emosi tak terjaga. Okey. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alright, hari ni saya nak berkongsi apa ya? Okey, hari ni saya nak berkongsi tentang penjagaan kebersihan semasa berpantang. Okey. So, penjagaan kebersihan semasa berpantang ni sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Tak boleh diambil remeh. Walaupun tempat lukanya hanya kat tu je. Kat bawah ataupun mulai cesarean. Tapi penjagaan kebersihan keseluruhan badan itu sangat penting. Sebab apa? Kita kena ingat semasa kita berpantang, badan kita ni dia telah mengembang. Telah mengembang tempat-tempat yang sepatutnya tak berapa nak kembang, tapi semasa mengandung dia berkembang. Jadi apa yang berlaku, ada serta-serta tempat tu berlakunya gelap kan, ada hitam-hitam, setengah orang dia nak hitam-hitam dekat bahagian leher kan, lepas tu kat celah-celah mana caranya macam dekat bahagian perut kan, ada lipat-lipat ke, ada selulit, melibatkan naiknya selulit, kemudian dan ada serta-serta tempat tu macam celah belakang pelipat peha kan, belakang pelipat lutut tu pun kat situ boleh timbulnya kegelapan dan daki yang kadang-kadang susah untuk dihilangkan. Itu semua disebabkan oleh faktor-faktor semasa kita mengandung, perubahan hormon, dan kadang-kadang menyebabkan badan cepat berbau. Okey. Jadi sebab itulah semasa berpantang ni penjagaan kebersihan yang sangat penting supaya supaya apabila seusainya kita berpantang tu badan kita bersih. Dan badan kita berbau wangi, dan kat situlah naiknya seri. Kita tak nak seri kat wajah je. Kita nak satu badan kita berseri-seri. Kita nak satu badan kita berada dalam keadaan wangi. Kan? Kalau orang dulu masa pantang ni dia tak bagi. Dalam pantang ni jangan wangi-wangi. Suami nak dekat pun dia tak bagi. Tahu kenapa tak? Tahu tak kenapa waktu dalam pantang suami tak boleh nak dekat-dekat dengan isteri? Ada sebab dia. Kadang-kadang ada orang anggap benda tu benda yang macam alah tak ada apalah. Kan? Jangan. Okey. Especially bila isteri dah berurut. Bahaya kat situ. Ada bahaya kat situ. Itu topik yang nanti saya akan ceritakan. Tapi ada rahsia di sebalik itu. Kenapa orang tua dulu-dulu, okey, kadang-kadang kita rasa betul ke? Kan? Jadi kita macam bila kita curious kat situ, kadang-kadang kita susah untuk follow. Tapi saya selalu suka bagi tahu sebab kenapa. Kemudian terpulanglah dekat anda, nak follow ke, tak nak follow ke, tepuk dada tanya iman sendirilah. Kan? Jadi benda tu nampak macam tak ada apa-apa, tapi kesan dia. Kesan dia tu bila kena mengingatkan. Macam saya selalu berkongsi dengan ibu-ibu dalam pantang kan. Saya kata ibu dalam pantang kenapa perlu dijaga, sebab mudarat dia tu kesan dia tak macam kita bukan dalam pantang. Dia punya efek dia tu efek yang mudarat. Jadi sebab tu lebih baik kita jaga daripada kita pandang remeh. Sebab bila kena, proses pemulihannya akan jadi lebih panjang. Ibu akan menderita kesian
anak kita, kesian dekat baby yang baru dilahirkan tu. Mungkin akan kurang perhatian daripada kita disebabkan oleh keculasan kita menjaga kesihatan semasa berpantang. Daripada 44 hari kena pantang, mungkin kita kena pantang sampai 3 bulan, 4 bulan, wallahualam. Disebabkan kita culas, kita tak nak pun kita ambil remeh tentang penjagaan berpantang tu sendiri. Sebab tu bapak saya selalu sebut, dia kata pantang 44 hari je, tak lama, 44 hari sahaja. Saya faham bila 44 hari tu bagi orang dalam pantang, dia rasa kan 44 hari tu macam 2 tahun. 44 hari tu macam 3-4 tahun. Saya faham. Saya 5 orang anak. Maknanya 5 kali berpantang, 2 kali berpantang keguguran. Memanglah waktu dalam pantang tu 44 hari tu azab terasa. Tapi sebenarnya 44 hari tu sangat pendek untuk kita jaga kesihatan berbanding bila mudarat ataupun berlaku sesuatu yang tak diingini kepada diri kita. So tempoh rawatan tu akan jadi lebih panjang. Okey. Jadi untuk topik hari ni saya nak berkongsi tentang penjagaan kesihatan. Okey. Kalau orang dulu-dulu, maknanya petua tradisional ni, saya hanya berkongsi nak ikut. Saya sangat alu-alukan dan saya sangat mengesyorkan. Tapi kalau tak nak ikut pun terpulang kan. Sebab tips-tips jaga kesihatan dan kebersihan semasa berpantang ni ada banyak. Dia ada banyak mazhab je, banyak mazhab. Kan? Yang penting dia memberi manfaat kepada kita. Yang tu yang paling penting. Kita nak buat untuk memberi manfaat kepada kita. Kalau kita tak buat, boleh berikan manfaat terpulang. Boleh, teruskan, tak ada masalah. Kan? Tapi kita nak buat itu sebenarnya adalah pengalaman orang dulu-dulu. Kenapa buat? Tak logik kan? Kalau dia buat untuk memberi memberi mudarat kepada ibu, tak logik, betul tak? Jadi bila dia buat sesuatu tu ada sebab yang kita perlu consider. Kita kena renung-renungkan dan kita lihat apa rahsia di sebaliknya. Macam tu. Okey. Jadi untuk topik penjagaan kesihatan, kebersihan, saya spesifik kepada kebersihan. Sebab penjagaan dalam pantang ni, dia punya topik dia terlalu luas. Terlalu banyak tajuk-tajuk kecil je. Tajuk-tajuk kecil dia dalam tu kan. Jadi kita dapat belajar sedikit demi sedikit, kita combinekan, kemudian akan memberi keindahan kesihatan selepas bersalin tu. Nikmat dia berbeza tahu tak? Berbeza. Saya sendiri pernah lalui bagaimana culas masa berpantang. Saya culas sikit je. Kan, sebab saya ni pun jadi penakut juga. Penakut kan, bila mak kata macam ni tak boleh kan. Saya selalunya apa yang saya buat, saya follow dulu, kemudian saya kaji. Saya akan kaji kenapa tak boleh. Kan, kenapa tak boleh. Alright. Jadi untuk kebersihan ni, kalau orang dulu dia banyak gunakan rempah-rempah. Dia banyak gunakan herba-herba juga sebagai ejen, sebagai bahan untuk penjagaan kebersihan. Antaranya dia gunakan manjakani. Manjakani untuk ubat rendaman faraj. Kan? Jadi dia akan buat air rendaman tu untuk bunuh bakteria, untuk menganjarkan balik bahagian sulit wanita tu kan. Jadi dia menggunakan bahan tersebut. Kemudian dia gunakan juga Allahumma salli ala Muhammad, sirih. Digunakan sirih. Sirih ni dia mengandungi antibakteria. Jadi dia boleh bantu untuk mengurangkan kesan jangkitan kuman. Dia untuk mengelakkan jangkitan kuman pada tempat luka, tempat jahitan semasa kita bersalin tu. Itu antara 2 bahan yang digunakan sebagai ejen pembersih. Sebagai ejen pembersih untuk menjaga kebersihan di tempat luka bawah tu lah. Kemudian tapi dalam keadaan sekarang yang dah moden kan, kita boleh memudah carakan sebab banyak produk-produk yang kat luar ada provide untuk kita jaga kebersihan kat bawah tu. Ni saya kongsikan antara salah satunya. Saya gunakan feminine wash ni. Feminine wash ni. Okey. So feminine wash ni yang saya suka sangat tentang dia ialah dia dah mengandungi manjakani dan ekstrak sirih. Jadi kedua-dua bahan yang berada di dalam feminine wash ni dah membantu untuk penjagaan luka selepas bersalin tu.
dia dapat membantu untuk mengurangkan jangkitan dekat situ, kemudian mengelakkan juga terbukanya jahitan di tempat jahit lah. Tempat jahit lah. Okey. Jadi dia dah mengandungi ekstrak sirih dan manjakani. Dan juga dia mengandungi bahan aktif yang dipanggil gamat. Gamat ni lah yang akan membantu penyembuhan dan pemulihan luka di tempat bersalin. Dan yang best juga, feminine wash ni juga dia mengandungi gamat yang boleh membantu untuk mengetatkan balik, mengantarkan balik otot faraj kita. Yelah bila kita dah bersalin kan, kembang lah, betul tak? Jadi macam mana kita nak menganjalkan balik kawasan tu. Sebab saya kadang saya minta maaf kalau bahasa yang saya guna ni agak macam tak sesuai disebut. Saya minta maaf sebab saya suka guna bahasa yang mudah untuk difahami. Kan? Jadi sebenarnya kita nak jaga alat sulit kita ni, untuk wanita kan, kita nak jaga tu bukan setengah orang kata untuk suami. Kita jaga untuk suami. Tak. Sebenarnya kita jaga untuk diri kita sendiri. Kita jaga kebersihan, kita jaga keanjalan, kita jaga apalah kejaga nak bagi cantik kat tempat tu adalah untuk diri kita. Bukan untuk suami. Suami dapat nikmat itu adalah orang panggil apa? Bonus. Tapi nikmat tu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Sebab apa Alah, saya kalau cerita live ni macam kita segan juga. Malu. Malu. Tapi memang sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri. Kalau anjal kat situ, kalau ketat je dekat situ adalah untuk diri kita. Bukan untuk suami semata-mata. Jangan salah faham. Kat situ yang ramai orang rasa, kaum wanita rasa nak jaga untuk suami. Tak. Kita jaga untuk diri kita sendiri. Untuk kepuasan kita, untuk kenikmatan kita sebenarnya. Jadi sebab itulah pentingnya kita jaga dekat situ untuk diri kita sendiri. Jadi sebab tu penggunaan pembersih wanita ni sangat-sangat membantu jika kita gunakan untuk penjagaan luka dan penjagaan kebersihan semasa berpantang. Tak berpantang pun boleh pakai, tak ada masalah. Memang selamat digunakan. Okey. Dan juga yang bestnya, pembersih wanita ni juga boleh digunakan untuk mencuci daki-daki. Sebab tu antara salah satu package berpantang, package untuk confinement lady, dia akan letakkan luluh badan. Dia akan letakkan luluh badan. Sebab apa tahu? Sebab banyak sangat sel-sel mati yang nak dikeluarkan semasa kita berpantang tu. Jangan simpan, nanti jadi kerak. Jangan simpan, nanti kerak badan kita, dia jadi tebal, lagi susah nak hilang. Jadi dalam tempoh berpantang itulah masa yang paling sesuai untuk kita luluh badan, scrub badan. Kan, sebab kadang-kadang tempat-tempat yang macam dekat celah-celah bawah kelipat kaki, dekat celah-celah kelangkang kan, kat situlah adanya daki-daki hitam. Kat leher kan, ada setengah orang kalau dia kata, kalau dia bersalin anak lelaki ke anak perempuan, wallahualam, ada anak lelaki, ada anak perempuan, leher dia jadi berbelak-belak. Yang apa, kalau ada lipatan di bahagian leher tu, dia jadi hitam, gelap-gelap kan. Jadi semasa dalam pantang lah kita nak mencerahkan balik kawasan tu. Jadi antara dia, kita boleh guna feminine wash ni untuk kita sentar badan kita. Kan? Jadi cara dia macam mana? Okey, senang je cara dia. Ambil kain tuala. Ambil kain tuala. Okey, feminine wash ni. Macam ni saya gunakan kapas. Okey, saya gunakan kapas. Letak sahaja. Dia tekstur dia memang sangat pekat. Kau tengok kan? Pekat. Okey, kemudian kita dah basahkan tu. Kita just sentar je. Kat mana? Kat leher. Saya buat kat leher. Tak boleh tunjuk. Kita sentar je kat bahagian leher kita ni. Kat belakang-belakang leher. Dan pembersih wanita ni juga boleh digunakan oleh lelaki dan perempuan. Memanglah nama pun feminine wash kan, mestilah untuk perempuan. Tapi lelaki pun perlu. Sebab lelaki pun ada alat sulit. Lelaki pun ada alat sulit yang perlu untuk dicuci kat situ. Namanya
Kalau pakai seluar tu, tempat tu akan berkuap. Okey, ni saya. Allahu Akbar. Malu nak tunjuk. Okey. Sangat mudah untuk, saya tak pasti anda boleh nampak, tapi disebabkan oleh cahaya. Cahaya, macam mana? Nampak ke? Memang hitam gelap. Okey, hitam gelap. Kawasan yang disental memang sangat mudah untuk keluarkan. Jadi kalau anda buat setiap hari, memang cerah lah kita punya bahagian kelangkang tu. Kan, seronoklah tengok, mata tu nak tengok. Betul tak? Ni semua benda kat badan kita ni nak buat untuk suami. Bukan untuk dia, untuk diri kita, kepuasan diri kita. Okey. Jadi sebab itulah semasa berpantang kita kena jaga kebersihan. Tempat mana lagi yang kita nak cuci? Nak cerah-cerahkan kat mana? Leher, betul tak? Ketiak, bila kita pakai deodorant, kena sental kat situ. Sebab apa? Deodorant ni dia ada bahan yang boleh menutup kita punya lapisan kulit tu. Jadi kalau perasan selalu gelap kat situ. Lepas tu kadang-kadang boleh efek pada baju kan. Kalau dulu ingat lagi sekolah pakai deodorant, habis kat bahagian baju ketiak tu kuning, keras kat situ. Sebab dia ada macam lilin. Dia menghalang peluh keluar. Dan bila peluh tak keluar, itulah yang menyebabkan tak berbau kat situ. Tapi toksik. Toksik yang kat situ, dia akan pergilah kat tempat lain. Dia keluar dekat tempat lain. Jadi masalah bau badan sebenarnya tak settle. Dia tak settle, dia tersimpan sahaja. So bahaya jadi toksik tu kena tahu kat mana macam mana nak buang. Tu nanti saya kongsi lain. Okay. Cuma lain nak berkongsi tentang pembersih wanita ni. Memang best. Pekat. Kadang-kadang kalau orang yang ada masalah jerawat pun, dia akan bantu untuk mengecutkan jerawat. Sebab apa? Dia ada sirih tu. Sirih tu dia akan membunuh kuman yang jerawat tu. Jerawat tu kan sebab ada bakteria kan. Jangkitan bakteria pada muka yang berjerawat tu, basuh. Basuh dengan feminine wash ni. Kadang-kadang orang yang ada resdung pun, dia ada masalah jerawat dekat belakang badan. Boleh buat mandi, tak ada masalah. Dia menyelesaikan masalah untuk jangkitan. Okey, kalau tak ada jangkitan, kulit pun lembut. Memang lembut. Saya suka sebab dia ada gamat tu. Alright. Okey, jadi anda belajar sesuatu dari perkongsian saya. Penjagaan kebersihan semasa berpantang. Jaga betul-betul. Kan, kalau ikut awalnya tu mandi herba tu pun sebenarnya untuk bantu membersihkan lah tu. Sebab membersihkan ni, dia bukan sahaja membersihkan dari segi kita nampak dekat fizikal. Dia nak membersihkan balik kita punya aura tu kan. Sebab kita bersalin tu dalam keadaan kesakitan. Kadang-kadang aura kita hilang waktu tu. Dan bila kita menjaga dan membetulkan dengan betul kan, energi kita akan datang balik. Kat situ datangnya aura. Sebab tu kalau anda tengok setengah orang yang bila habis pantang je muka dia berseri. Berseri-seri muka dia. Jadi itu menunjukkan dia memang betul-betul jaga dalam pantang tu. Memang dia betul jaga. Sebab dia sihat balik, dalaman dia bagus balik. Jadi sebab itulah jaga kebersihan semasa berpantang ni, dia punya topik memang agak luas. Yang tadi saya sharekan tu hanyalah penjagaan kebersihan fizikal. Jaga tempat luka tu elok-elok kan. Lepas dah cuci tu keringkan betul-betul. Especially orang yang scissor. Kan kalau ada scissor ni sangat-sangat disyorkan kalau ada hair dryer, keringkan selepas mandi, biar tempat tu betul-betul kering. Sebenarnya bila kering lah barulah luka tu cepat baik. Baru tempat luka tu cepat baik. Dan kemungkinan untuk berparut tu, tinggal parut dekat situ tu kurang lah. Memanglah akan ada kesan lain. Ada orang memang saya nampak tak ada kesan langsung, nak garisan pun tak nampak. Begitu cantiknya kesan luka cesarean dia. Pandai dia jaga, dan mungkin itulah rezeki yang Allah bagi kat dia kan. Tapi mesti ada rasa di sebaliknya tu, betul tak? Jadi sebab itulah berpantang tu sangat penting. Kalau orang yang badan besar lagi kena jaga. Sebab apa? Bila lepas bersalin ni, dia punya luka scissor tu akan berlipat. Dia akan berada di bawah perut.
Dia ada pada perut kan, bila mengandung perut dah besar, bila dah keluar tu berlipat lapisan perut tu. Kemudian dia menutup pula tempat luka tu pula kan. Jadi sebab itulah perlunya jaga kebersihan di tempat luka. Okey. So itulah perkongsian saya hari ini. Jadi untuk anda kan yang mungkin nak bersalin, mungkin tak bersalin dah. Ilmu ni kadang-kadang kita rasa untuk diri kita, tapi mungkin kita boleh gunakan untuk kita sampaikan kepada orang lain pula. Barulah jadi manfaat ilmu bila orang tu pakai ilmu yang kita kongsikan ni. Kan, itulah amal jariah kita nanti di akhirat sana, insya-Allah. Baik. Jadi di saja perkongsian saya hari ini. Selamat mencuba. Okey, jagalah kebersihan, jagalah kesihatan, especially di zaman COVID-19 ni sangat-sangat ditekankan tentang penjagaan apa? Kebersihan dan kesihatan. Dua ni tak dapat dipisahkan. Okey. So, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda lagi.